Sila masuk. Kamu basah ni, nanti demam. Ami bawa dia ke bilik mandi. Makcik akan sediakan baju dan tuala. Minta maaf. Silakan. Silakan. Masuk. Minta maaf. Ini baju baru bapa saya yang masih lagi belum digunakan. Terima kasih. Kamu masih belum beritahu dia yang bapa kamu merupakan ketua bahagian luar Hospital Syawin? Lambat laun dia akan tahu juga nanti. Kenapa? Jangan beritahu dia, Ibu. Kenapa? Jangan beritahu dia. Nanti saya akan beritahu dia dengan jelas. Jadi, Ibu jangan berkata apa-apa. Baiklah. Tapi, selepas ni, kamu jangan bersama dengan dia lagi. Hari ni, Ibu takkan cakap apa-apa pun. Ibu akan diamkan diri demi kamu. Ya. Pada mulanya, saya merasakan ibunya seorang yang lemah lembut. Nah. Bagaimana rasa? Sedap. Lagu ini sedap didengar. Namanya Encik Aiziwo. Dia tak pernah menyebut hal kematian Mak. Sedikit pun tak pernah disebutnya. Ibunya melayan saya dengan penuh kemesraan. Saya benar-benar merasai kegembiraan yang berpanjangan yang terpendam di dalam hati saya. Saya baru sampai rumah. Terima kasih untuk hari ini. Panggil lagi? Baguslah. Selepas ini, datanglah ke rumah saya makan biskut goreng. Bawa ibu awak sekali. Saya ada satu perkara yang mesti saya beritahu kamu. Ahad ni, bolehkah kita berjumpa? Baik, ada apa? Saya ingin bercakap apabila kita bertemu. Ahad ni, kita berjumpa di Taman Monai. Saya faham. Selamat malam. Selamat malam. Dalam hati saya, dia jadi semakin bermakna. Masa tu saya belum tahu lagi. Siapa yang benar-benar berada di samping saya. Yang benar-benar menyokong saya. Siapa itu? Pagi ini bilik 3085 keadaan pesakit kembali normal. Bilik 3 habis memeriksa. Segera laporkan laporan. Selepas itu, Encik Endo di bilik 303 hendak memeriksa tekanan darah. Sila kamu semua menolongnya. Sila memberi pertolongan. Cik Kak Su, sila datang sekejap. Encik Siasan di bilik 305 ada sedikit keadaan merisaukan. Kamu perlu menumpukan perhatian sedikit. Menyusahkan kamu sahaja.
Saya ingin berjumpa dengan jururawat Masaki Teruko. Saya ingin mengetahui keadaan Masaki Teruko apabila dihantar ke hospital. Minta maaf. Benda ni nak hantar ke mana ya? Itu pinjamkan saya sekejap. Saya yang bertugas. Sila balik kecuali untuk merawat. Tak ada sesiapa yang boleh tahu. Kita susahan je. Kamu nak cakap yang dia dibunuh di hospital ni? Jangan cakap lagi. Pergi buat kerja. Maaf, sila pergi. Semua orang teruskan kerja. Ini adalah alamat dan nombor fon. Saya akan beri kepada kamu. Kenapa beri pada saya? Kenapa? Tak tahu kenapa. Sekadar berminat. Sekarang ya, akan ada kumpulan penyiasat demi tidak membiarkan perkara yang sama tidak berlaku lagi. Ayah sedang menyelidik cara mengurus sepenuhnya. Pihak hospital juga ingin kembalikan nama baik dengan cepat. Kamu sengaja datang untuk menanyakan hal ini? Sebab lelaki itu anak kepada pemilik kedai biskut goreng. Rupanya ayah tahu. Ya, budak itu menganggap kematian ibunya adalah disebabkan oleh kesalahan Dr. Minami dan pihak hospital. Sebab itu juga dia membenci kita. Kalau budak tu tahu yang ayah ada hubungan dengan hospital, kamu juga akan terlibat sama dengan ayah. Baliklah dulu. Ayah akan hantar sampai ke tingkap bawah. Apa yang telah berlaku? Dengar cerita kakak ada hal kecemasan. Ada perkara apa? Cepat beritahu pada saya. Adakah kakak curiga dalam buku rawatan? Surat khabar pagi ni telah terbit. Sekarang ni, murid sekolah menengah semuanya ada telefon bimbit. Ha? Kenapa kamu tak ada? Susah untuk hubungin kamu. Kamu pergilah beli satu. Kakak panggil saya datang ke sini hanya cakap perkara ni? Kakak dah berjanji untuk bertemu dengan saksi pertama. Sekarang ni kakak nak bertolak. Saya nak ikut. Kakak, Ya, adakah saya nampak lemah? kalau malu, cepatlah ambil lesen motor. Tapi saya baru 17. Ambil lesen perlu 16 tahun. Bukan hal tu. Hari jadi. Cik Kino, hari Ahad ni hari jadi saya. Lepas tu, Tak ada apa-apa. buatlah satu jamuan hari jadi. Tak payah. Saya ada temu janji dengan seseorang. Gadis hari tu, Dia hanya seorang yang berdiri di tempat saya.
13 hari bulan April. Kali terakhir saya berjumpa dengan Mak. Now, Bisinglah, janganlah pedulikan saya. apa-apalah, macam mana anak sendiri boleh tak peduli? Bye. Pada pukul 7.50 pagi, Mak akan menghantar adik pergi ke sekolah. Selepas itu, macam biasa, membersihkan dapur. Mak membersihkan dan menjemur baju. Selepas habis buat persediaan untuk buka kedai, Mak membawa Wusuki berjalan-jalan. Lepas 2 jam, Mak akan dihantar oleh ambulans ke Hospital Shaoyin. Walaupun bapa bimbang Mak belum balik, bapa fikir mungkin Mak pergi ke kedai solek atau Mak sibuk melayan pelanggan. Pada pukul 2.30, adik balik dari sekolah. Ayah, mana Wusuke? Adik dah balik? Adik dah balik. Mak belum balik lagi. Pada masa itu, bapa mendapati yang Mak keluar tanpa bawa beg dompet. Kakak menerima panggilan bapa. Kakak balik awal dari pejabat. Pada masa itu, pukul 7.30 malam. Pada masa itu, semua orang mencari Mak. Tapi saya tak tahu apa-apa. Tunggu sekejap now. Semasa ditanya tahu ke mana Mak pergi, saya menjawab tak tahu. Bapa tak kata apa-apa. Mak mati pada masa itu. Pukul 9.43 malam, Mak ialah seorang. Oh, pakcik tu. Lebih kurang selepas tengah hari. Tak jauh dari tempat dekat jalan. Berjangkau di atas-atas sampai menekan bahagian abdomen. Ya, saya tahu selepas tengok bahagian itu memang usus buntu. Usus buntu? Tapi selepas itu mangsa meninggal di hospital. Ha, menang. 2-0. Sila jawab, bahagian perut mana yang ditekan? Bahagian dada, bawah. Ada mangsa cakap apa-apa? Itu, tanya apa pun hanya mengeluarkan suara mengerang. Apa nama kamu? Oh, tinggal di mana? Oh, tak ada jalan lain. Sebelum memang tu datang, saya beri dia kelakar lagi. Tak apalah, hanya sakit usus buntu. Sekejap je baiknya. Mangsa menahan sakit. Ha? Apa usus buntu? Tak ada sebab. Berhenti. Minta maaf sangat-sangat. Saya yang menyelamatkan mangsa. Minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Tunggu sekejap. Polis tu mungkin akan menjadi saksi apabila dakwaan bermula. Kamu jangan rosakkan keadaan begini. Cara polis tu bercakap, mana boleh diam. Ya.
Orang lain akan mati. Bagi kamu, mak kamu saja yang paling penting. Tapi bagi polis, mak kamu itu hanya seorang makcik saja. Cara kamu marah tu salah. Oleh itu, ketawa saja. Betul. Mulai pada hari ini, jangan peduli apa orang lain nak cakap. Kamu mesti menahan kemarahan. Tak mungkin. Kamu mesti kekal diamkan diri pada bila-bila masa. Bagi saya tak mungkin boleh buat. Kita hanya menyiasat apa yang ditimpa oleh makcik. Bukan ingin cakap apa atau mula dengan benci apa. Jangan lupa, kamu nak mengetahui kebenarannya. Nanti, hati yang mengejar kebenaran, awak jangan lupa. Ada apa? Untuk mak saya. Terima kasih. Terima kasih kerana menolong mak saya. Terima kasih kerana memanggil ambulans. Saya mungkin hendak meminta pertolongan encik lagi. Mungkin ini menyusahkan encik pada masa akan datang. Tetapi saya sangat berharap daripada bantuan encik. Pasal tu, jangan hubungi pejabat. Hari itu, pakcik mengambil cuti tak pergi kerja dan pakcik pergi bermain golf. Baik. Walaupun pakcik tak tahu masalah kamu, tapi berusaha ya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Selamat petang. Iya, Kak. Selamat petang. Mak Mayo? Dia tanya saya mengenai hal mak selepas itu. Saya kata beri maklumat kepada peguam. Dia belum tahu hal yang teliti. Nah, Saya dah agak dia memang tahu sikit. Mak Mayo menyampaikan salam kepada kakak. Saya pergi tanya. tunggu sekejap, Now. Ayah, Now pergi bertindak perkara menurut kata hati. Apa? Selamat petang. Ya. Mak saya pergi ke tempat itu. Nampaknya ada laporan yang ingin dibuatnya. Laporan apa? Laporan jiran. Rumah saya tak menerima berita pun. Apa makna ni? Minta diri dulu. Ini laporan apa? Kandungan apa dibincangkan? Laporan tokoh fungsi pandang menggunakan jalan kedas sebagai unit. Laporan tokoh musim panas? Tunggu sekejap. Encik ingin mengeluarkan wang dan membiarkan orang berdiri di tempat encik? Sila jalan. Ini keji namanya. Sebelum menyelesaikan semua hal,
Encik buat perbuatan begitu keji. Terlalu kotor. Berhenti. Berhenti. Tunggu sekejap. Pengotor. Minta maaf. Menyusahkan puan je. Minta maaf sangat-sangat. Mak! Ya. Hari tu, saya bersama dengan mak kamu. Dalam perjalanan pergi mengumpul duit, kami bertemu di tokong. Makcik lupa bawa dompet dan makcik pinjamkan duit dekat mak kamu. Saya tak sangka dia boleh mati. Selepas berpisah dengan saya di toko. Sila beritahu kepada saya apa yang telah berlaku. Mak kamu. Saya dah tahu. Sebelum saksi pertama mendapat mak, keadaan mak, saya tahu bagaimana mak boleh jatuh. Tunggu, saya di sini pun sudah tahu. Saya meminta pertolongan daripada doktor yang kena melihat buku rawatan. Saya ambil barang untuk diperiksa sememangnya terdapat kecurigaan di tempat itu. Adakah ia benar? Petang ni datang ke sini untuk membuktikan kebenaran mereka. Baik. Ya ke? Tapi membiarkan saya cakap hal ni... Saya dan suami saya sangat bertimbang kerana anak kamu bermusuh dengan hospital. Tidak tahu apa yang akan dibuat terhadap anak perempuan saya. Menyusahkan kamu. Sila cari cara supaya dia tidak mendekati anak perempuan saya. Saya dah balik. Selamat petang. Terima kasih untuk beberapa hari lalu. Nak tanya? Ini adalah kek yang makcik buat. Sila cuba. Maaf. Oleh itu, saya minta diri dulu. Bukan nak datang untuk cuba makan biskut goreng. Minta maaf, saya tak suka langsung. Saya sudah mengganggu. Minta maaf. Kalau sudi, sila bawa makanan ni balik. Ini kami yang buat. Walaupun sudah sejuk tapi boleh dimakan. Pernah cakap yang dia suka makan biskut goreng. Berapa harga? Tak payah bayar. Mana boleh. Keluarga kamu tak sama dengan keluarga makcik. Wang kecil tak payah. Bawa sekali dengan biskut goreng ni. Tak sama dengan keluarga kami. Apa maksud makcik? Keluarga makcik, semuanya doktor. Bapa ialah ketua hospital. Pakcik merupakan ketua ahli majlis. Suami makcik ialah ketua bahagian luar, ketua hospital iaitu Hospital Syawin. Dah faham apa pendirian kamu?
Hospital bapa dia yang kamu nak dakwa. Yang kamu peluk sewaktu hujan hari tu. Masakin yang saya suka. Oleh itu ini apa? Saya dapati dalam ayam mak. Tunggu sekejap. Saya ada satu hal yang mesti saya cakap. Kereta ni lambat sangat lah. Saya nak tanya Encik. Sasaran yang saya hendak dakwa ialah Dr. Minami kan? Bukan, tapi Hospital Shaoying. Surat perjanjian rawatan dalam tempoh merawat pesakit dan hospital mendirikan. Bukankah Dr. Minami dan pihak hospital ada tanggungjawab? Maaf sebab kena tunggu lama. Sudah balik. Saya nak keluar. Maaf. Kenapa? Tak ada apa-apa. Dah boleh, mulai sekarang dengar dengan teliti saya kata. Masa? Ya, jangan peduli keadaan mak atau hal lain, hanya memerhatikan masa sahaja. Saksi pertama Haruko yang menghubungi 119 iaitu pukul 1.10 petang. Ambulans sampai pada pukul 1.20. Sebab riwayat hidup tak pasti, oleh itu rehat sekejap. Sampai Hospital Shaoyin pukul 1 petang 36 Yang seterusnya bahagian kecemasan merupakan penghabisan. Nasib mak kamu dalam tangan Dr. Minami. Ini adalah salinan data. Tulisan ini adalah tulisan yang menggunakan nama yang istimewa hospital kerana tulisan ini merupakan rumusan. Mak kamu dibuat pemeriksaan dengan cepat. Yang pertama belum keluar pada waktu petang pukul 7. Dr. Minami berhenti menggunakan ubat sakit dan memerhatikan keadaan mangsa. Selepas pukul 7, Dr. Minami juga memerhatikan keadaan mak kamu. Beliau menunjukkan setiap cara untuk mengatasi. Pukul 7, apa yang dibuat waktu ini? Buat pemeriksaan. Sejak masa itu? Buku rawatan tulis begitu. Pukul 2 hingga 7, ada 5 jam. Menggunakan 5 jam untuk membuat pemeriksaan darah, gambar hati dan X-ray. Sangat lama masa. Sangat aneh kan? Apa yang disembunyikan dalam buku rawatan memutarbalikkan hal yang sebenar, tapi ingin menyembunyikan masa 5 jam itu supaya tak ada orang boleh kenal pasti. Buku rawatan ini sangat aneh. Oleh itu, awak kata apa yang saya tahu? Mak kawan saya beri sedikit bukti. Hari itu, mak membawa anjing pergi jalan-jalan sambil pergi ke tokong. Hati-hati. Teruko. Selamat petang. Anak kamu sangat pandai membaca berbanding now. Tak tahu apa yang difikirkannya. Mary pun sama. Umur mereka memang begitu. Lupa bawa dompet. Tak apa, gunalah. Minta maaf, boleh pinjam 500 lagi? Tak apa, gunalah. Selepas itu, mak tinggal sendiri dan tulis di papan harapan. Dia tulis khas saya. Selepas itu,
Pada mulanya hendak meninggalkan Tokong dan mak kawan saya selepas melintas jalan raya, dia terdengar suara anjing yang sangat kuat. Dia melihat mak jatuh di atas lantai. Apa yang berlaku? Macam dia telah jatuh dari tangga Tokong. Terkejut saya. Tapi melihat mak tak begitu serius, dia pun menyimpan perkara tersebut di dalam hati. Ini hal sejam sebelum ke hospital. Mungkin mak mencari Wusuke yang hilang dan sampai ke jalan yang berhampiran dengan kedai. Di sana, sakit mak semasa jatuh datang kembali. Sakit sampai berbaring di lantai. Mana mungkin tercedera semasa jatuh dan melanggar mana-mana? Awak ingin cari bukti semasa jatuh dari tangga? Hari ini sampai di sini. Bukankah kamu ada temu janji? Kamu kata kamu ada temu janji dengan teman wanita hari ini. Hari ini ialah hari jadi kamu. Ambillah ini. Selamat hari jadi. Walaupun Ami sangat kasihan, tapi ia hanya cinta sementara. Dia akan lupakan dengan cepat. Semuanya dah tamat. Pemuda itu pasti tidak menerima Ami. Ya, Kak. Baguslah begitu. Hari ini balik lewat lagi. Jangan kerja terlalu kuat. Baiklah, bye. Isteri kamu. Ya. Maaf. Minta maaf sebab datang lewat. Saya berjalan jauh. Saya beli telefon bimbit tadi. Ini dipesan oleh Cik Kirinito.
Betul. Tolong beritahu nombor telefon awak. Awak merupakan orang pertama yang saya beritahu. Saya... Kenapa? Siapa yang memberitahu kepada kamu? Tak apa. Semua pun tak apa. Kalau begitu, saya hendak jumpa kamu. Saya ingin jumpa kamu. Saya fikir kalau hal ini diketahui, kamu takkan mempedulikan saya lagi. Oleh itu, hari ini Kami membuat satu perjanjian. Semasa kami berdua bersama, saya takkan menyebut hal mak. Semasa kami berdua bersama, kita sama macam orang biasa. Hanya menikmati masa yang gembira. Semasa kita berdua bersama-sama, kita berdua. Hello, pejabat peguam Nonaku. Hello, adakah ini peguam Gilnoto? Ya, saya. Saya pekerja Hospital Syawin.
Apa hal cari peguam?